Audio Jungle. Sekarang akan bermulakan dengan pengenalan. Dalam era yang moden ini, barang-barang digital seperti telefon benda, komputer dan sebagainya alat-alat digital menjadi sebagai alat yang amat penting kepada manusia untuk keperluan asas. Internet ialah satu hubungan lingkaran network sedunia yang membolehkan pengguna-pengguna komputer dan juga pengguna jenis-jenis telefon bimbit multifungsi berhubung dengan komputer-komputer dan telefon bimbit di seluruh dunia. Masyarakat juga boleh didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang sesuai dan sikap bertanggungjawab ke arah menggunakan teknologi dengan betul. Masyarakat juga dalam erti kata lain ialah kebolehan mengelola dan mengawasi tingkah laku dalam menggunakan teknologi dengan mengambil kira nilai-nilai keselamatan, etika norma dan budaya. Dalam masyarakat juga, terdapat dua jenis pengguna teknologi utama, iaitu teknologi slave dan teknologi master. Seterusnya, objektif kajian. Pertama, mengenal pasti kepentingan teknologi kepada masyarakat digital. Kedua, mengenal pasti manfaat yang boleh masyarakat digital perolehi dengan menggunakan teknologi semasa. Ketiga, cabaran yang dihadapi oleh masyarakat digital apabila menggunakan teknologi semasa. Sekarang ialah metodologi kajian merujuk kamus Dewan edisi keempat. Metodologi ialah sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Instrumen rujukan utama yang pengaji menoreh daripada bahan ilmiah seperti buku, kamus dan sumber internet yang boleh berkaitan dengan kajian ini. Untuk buku, pengaji telah menggunakan pelbagai buku yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih oleh pengaji. Untuk kamus pula, pengaji merujuk kepada kamus-kamus bagi untuk mendapatkan maklumat atau maksud berkaitan dengan tajuk yang dikaji. Internet, pengaji melayari laman sesawang berkaitan dengan tajuk yang dipilih untuk dikumpulkan dengan menganalisis bahan-bahan bercetak. Kajian lepas. Kajian lepas merupakan tindakan pengkaji dalam melakukan kajian terhadap kajian terdahulu berkenaan isu atau aspek yang sama atau hampir sama kaitannya dengan kajian yang hendak dijalankan. Pengkaji merujuk kepada beberapa rujukan seperti artikel atau jurnal yang berkenaan. Menurut jurnal yang ditulis oleh Segaran N 2014, kesan positif dan negatif penggunaan internet dalam kalangan pelajar, pengkaji dapat memperoleh sedikit sebanyak ilmu dan sumber tentang kebaikan dan keburukan internet untuk dimasukkan dalam kajian tersebut. Dalam jurnal ini juga menerangkan bahawa sebagai seorang masyarakat yang beretika, mereka haruslah bijak dalam menggunakan aplikasi dan peranti digital ini dengan sebaik-baik mungkin supaya masyarakat tidak terjebak dalam kegiatan negatif yang mengundang padah kepada seseorang itu. Selain itu, artikel kepentingan digital di Malaysia 2015 juga dirujuk oleh pengkaji untuk mendapatkan idea dalam kajian ini. Penemuan dan perbincangan hasil kajian. Antara maklumat geografi ialah jantina umur bangsa dan pekerjaan. Berdasarkan hasil kajian, terdapat 39 orang responden yang telah menjawab soalan terdetik. Terdapat 8 orang ialah responden lelaki dan 31 orang ialah responden perempuan. Dari catat di atas, 36 orang responden ialah berumur 18 tahun hingga 25 tahun, manakala hanya terdapat 3 orang yang berumur 36 tahun dan ke atas. Selain itu, terdapat 30 orang Melayu, 6 orang Cina, 1 orang India dan 2 kawan lain yang telah menjawab soalan titik ini. Teramai 34 pekerjaan ialah belajar, 3 orang pekerjaan dari swasta, 1 orang bekerja dengan sendiri dan 1 orang bekerja dengan kerajaan. Majoriti yang mengambil soalan titik adalah pelajar-pelajar yang masih belajar. Data soalan selidik. Bahagian ini merupakan analisis soal selidik. Kita telah sedia 10 soalan yang berkaitan dengan masyarakat digital dan kesan, kepentingan atau pencapaiannya. Berikut merupakan 10 soalan yang disediakan kepada 39 responden secara online.
Selepas itu, kita telah melakukan analisis berdasarkan respon responden berikut. Berdasarkan soalan 1, terdapat 17 orang sangat setuju, iaitu 43.6%, dan 18 orang setuju dengan peratusan 46.2%. Cuma terdapat 4 orang kurang setuju, iaitu 10.1%. Di sini menunjukkan kepentingan telefon bimbit kepada masyarakat. Soalan kedua merupakan soalan tentang kepentingan teknologi. Terdapat 17 orang sangat setuju dengan peratusan 43.6% dan 16 orang setuju, iaitu 41%. Terdapat 6 orang responden kurang setuju dengan soalan tersebut. Seterusnya, soalan ketiga menunjukkan terdapat 16 orang responden sangat setuju, iaitu 41%, dan 15 orang responden setuju, iaitu 38.5%. Terdapat 20% responden kurang setuju, iaitu 8 orang. Soalan 4 merupakan soalan tentang kepentingan media sosial kepada masyarakat. Terdapat 15 orang responden sangat setuju, iaitu 38.5%, dan 13 orang responden setuju dengan peratusan 33.3%. Walau bagaimanapun, terdapat juga 9 orang kurang setuju dan 2 orang tidak setuju dengan pernyataan berikut. Soalan kelima merupakan sumbangan teknologi dalam pembangunan negara. Terdapat lebih separuh responden sangat setuju dengan soalan berikut, iaitu 21 orang. Terdapat juga 12 orang responden setuju, iaitu 30.8%, dan cuma ada 6 orang kurang setuju dengan soalan ini. Seterusnya, rumusan. Internet telah memberikan banyak faedah dan kesan negatif kepada umat manusia sejak ia diperkenalkan. Ramai manusia, terutamanya kelompok belia, telah menyalahgunakannya. Kita memerlukan satu set etika digital dan berinternet. Internet merupakan satu teknologi yang hebat dan boleh dicapai di hujung jari. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa ICT merupakan medium yang hebat dalam mendorong transformasi sosial di seluruh dunia. Dalam dunia online, kita terdedah kepada pelbagai risiko yang akan mengancam keselamatan diri, keluarga, masyarakat maupun negara. Kemajuan ICT haruslah diberi perhatian oleh kerajaan dan pihak yang bertanggungjawab agar gejala negatif ini dapat dibanteras. Pengguna ICT juga haruslah lebih bijak dalam menilai setiap kandungan yang diterima oleh kepesatan ICT.